Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah dalam subjek Jawi tahun 3. Baiklah anak murid semua, insya-Allah hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di bawah tajuk Ejaan Jawi Lama. Saya ulang sekali lagi, Ejaan Jawi Lama. Bagi pelajar yang ada buku teks, boleh buka buku teks Jawi kamu di muka surat 42. Okey, kita teruskan. Apakah itu ejaan Jawi lama? Okey, sebelum Ustazah bagi tahu apakah itu ejaan Jawi lama, Ustazah nak kamu perhatikan gambar yang Ustazah tunjuk tu. Kalau kamu pandai, kalau kamu tahu itu gambar apa? Okey pandai. Itu adalah gambar pakcik tua ataupun seorang atuk lah kalau kamu biasa tengok. Okey, apa kaitan gambar ni dengan ejaan Jawi lama ni? Kejap lagi kita tengok apa kaitan dia. Okey, sebelum tu Ustazah nak kamu tengok dekat kotak sebelah atuk ni. Okey, jom kita baca sama-sama dengan Ustazah. Ejaan Jawi lama ialah ejaan yang dikekalkan mengikut ejaan lama. Ia disebut juga sebagai ejaan tua atau ejaan tradisi. Okey, apa persamaan apa persamaan gambar dengan ayat yang kita baca tadi? Ya, betul, ada perkataan apa? Ada perkataan tua di situ. Jadi kaitan gambar ni dengan ejaan Jawi lama ialah dia adalah satu ejaan tua ataupun ejaan tradisi. Ejaan lama-lama lah, kita senang faham. Ejaan yang lama-lama. Okey, jom kita tengok apakah perkataan-perkataan yang duduk di bawah ejaan Jawi lama. Okey, ini dia. Ada berapa ni kalau kamu boleh kira? So, sampai kamu masa untuk kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey, ada 21 perkataan Jawi lama. Perkataan-perkataan ini adalah perkataan tua ataupun perkataan tradisi. Di mana ejaannya kekal daripada dulu sehinggalah kini. Contohnya, perkataan kita. K-I-T-A. Kita eja seperti ini. Kita tak boleh eja kaf, ya, ta, alif. Kita. Sebab ini salah. Sebab perkataan kita adalah perkataan bagi ejaan Jawi lama. Jadi, kita perlu eja kita mengikut yang Ustazah bulatkan ini. Boleh nampak ke? Boleh faham ke? Okey, contoh yang kedua. Yang kat sini adalah dari. Ada lagi perkataan apa? Itu, daripada, dia, manusia, jika, beta, dan, ini, demikian, ia, ada, maka, syurga, lima, beza, kepada, iaitu, pada, dan tiada. Semua perkataan yang saya sebut ni itu adalah perkataan Jawi lama. Kalau kita nak eja, kalau kamu nak eja dalam Jawi, kamu perlu eja seperti di dalam bunga yang Ustazah buat ni. Kamu tak boleh eja macam Ustazah tunjuk tadi. Okey, boleh ke? Okey, tak apa. Dalam erti kata lain, kamu kena hafal perkataan-perkataan ini. Sebab perkataan ni dia tak ada perubahan. Daripada dulu sampai sekarang dia sama je cara eja dia. Untuk pengetahuan kamu, ejaan Jawi akan melalui beberapa perubahan. Maksudnya ada suatu masa kita perlu letak alif, ada setengah masa kita tak perlu letak alif. Tapi itu akan melalui perubahan. Tapi itu kamu tak perlu ambil berat sangatlah. Okey, sekarang Ustazah nak uji minda kamu. Okey, tengok ayat yang Ustazah bagi ni. Ayat yang pertama, manusia sebaik-baik ciptaan Allah. Yang kedua, amri berasal dari sabak bernam Selangor. Yang ketiga, semua orang Muslim bercita-cita masuk ke dalam syurga. Yang keempat, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Yang kelima, kita wajib percaya pada rukun iman. Okey, sekarang Ustazah nak kamu tengok dekat 5 ayat yang Ustazah bagi ni, di manakah perkataan bagi ejaan Jawi lama. Okey, kita mulakan dulu dengan ayat yang pertama. Manusia sebaik-baik ciptaan Allah. Mana dia ejaan Jawi lama? Okey, Ustazah bulatkan. Manusia. Yang kedua, amri berasal dari sabak bernam Selangor. Mana dia ejaan Jawi lama dalam ayat ni? Amri ke, berasal ke, dari ke, sabak ke, bernam ke, Selangor? Ya, betul, dari. Okey, yang ketiga, semua orang Muslim bercita-cita masuk ke dalam syurga. Manakah dalam ayat ni
yang merupakan ejaan Jawi lama. Apa dia? Okey, bagus. Syurga. Pandai. Okey, yang keempat. Tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Di manakah dia? Ejaan Jawi lama. Ya, betul. Tiada. Okey, yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali, kita wajib percaya pada rukun iman. Kat mana tempat dia? Okey, betul. Pada dan juga kita. Okey. Kita wajib percaya pada rukun iman. Ada dua dekat situ. Satu kita, satu pada. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Okey, ada satu lagi penambahan. Setiap ejaan tradisi yang menerima partikel, imbuhan atau ganti nama hendaklah dieja mengikut padanan huruf atau meletakkan huruf vokal iaitu alif, waw atau ya. Mesti kamu tak faham kan? Okey, dekat sini dia kata, kalau perkataan-perkataan tradisi tadi, contoh macam kita, ada yang 20 tadi yang kita baca tadi tu, tiba-tiba ada tambahan. Contohnya macam adalah. Kata asalnya ialah ada. Tiba-tiba dia ada menerima partikel. Partikel ni adalah penegasan. Penegasan. Okey, contohnya macam adalah. Lah kat sini adalah benda yang baru. Jadi, kita akan eja mengikut padanan huruf. Contohnya, ada macam ni. A kat sini, kita kena gantikan dengan huruf alif. Adalah. Macam ni eja dia. Okay, boleh ke semua? Okey, kita tengok contoh. Bila ada contoh, baru kamu faham. Okey, contoh yang pertama. Apakah? Yang kedua, iyalah. Yang ketiga, adanya. Yang keempat, inilah. Okey, perkataan-perkataan ini asalnya adalah perkataan tradisi ataupun perkataan daripada ejaan Jawi lama tadi. Yang ini contohnya. Apa? Ia. Ini. Ada. Tetapi disebabkan ada penambahan macam kita baca tadi, yang sudah aku buat kotak ni, ini adalah penambahan. Ataupun perkataan yang mendatang. Tiba-tiba je dia wujud. Jadi, bila kita eja dalam Jawi, kamu tengok. Okey, apa kata, tiba-tiba dia kena wujudkan dekat sini huruf alif. Sebabnya ada huruf A kat sini. Iyalah. Kita kena wujudkan huruf A kat sini menjadi huruf alif. Inilah. Kalau inilah kan huruf I kan dekat sini. Kalau huruf I kita gantikan dengan huruf pandai, huruf ya. Okey, jadi ni adanya. Kan ada huruf A kat sini. Jadi A dekat sini kita kena letak huruf alif. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Dialah. Yang keenam, itulah kepadaku. Okey. Yang ini perkataan ejaan Jawi lama dia adalah dia. Yang ni itu. Yang sudah bulatkan ni ya. Ni kepada. Tapi disebabkan adanya penambahan. Okay, macam kat dia. Dia kata asal dia. Apakah penambahan dekat sini? Ataupun perkataan yang mendatang. Lah. Perkataan lah. Lah kat sini pun sama. Ini kalau kat sini apa? Ku. Ku kat sini adalah penambahan. Yang sudah buat kotak tu, itu adalah penambahan. Maksudnya, perkataan yang mendatang. Tiba-tiba je dia datang. Jadi, apa kita kena buat? Kalau ada perkataan yang dia datang tu, jadi huruf sebelum dia, kita kena kekalkan. Contohnya macam ni, ada huruf A, kita letak huruf alif. Huruf U, kita gantikan dengan huruf waw. Huruf A, kita kena letak huruf alif. Okey, pandai. Seterusnya, kita pergi contoh yang terakhir. Kelima-limanya. Yang terakhir sekali, daripadanya. Okey, asalnya, okey, dekat sini 5. 5 adalah, apa? Perkataan Jawi lama ataupun perkataan Jawi tradisi, perkataan Jawi tua. Boleh tak jadi masalah. Dekat sini, daripada. Okey, apakah perkataan yang mendatang dekat sini? Contoh macam nombor 8. Apakah perkataan yang mendatang? Ada lepas tu ada nya.
Jadi perkataan ataupun huruf sebelumnya tu kita kena kekalkan ikut padanan huruf. Ni ada huruf alif, jadi huruf A kita kena letak huruf alif. Ke ni kita kekalkanlah, letak huruf kaf. Yang ni ada huruf A, kita pun perlu kekalkan letak huruf alif. Okey, nombor 9. Daripada. Okey, daripada asalnya, okey, apakah perkataan yang mendatang? Perkataan yang mendatang kat sini adalah nya. Jadi, daripada, bila kita nak eja, bertukarkan dia daripada, daripada, kita nak tukarkan daripadanya. Jadi, kita kena letak huruf A ni, tukarkan kepada huruf alif. Jadilah dia seperti yang Ustazah tunjuk dekat situ. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap kamu dapat serba sedikit dari apa yang kita pelajari. Dan untuk latihan, Ustazah nak kamu tulis 3 contoh ejaan Jawi lama yang kamu dapat dari video ini di ruangan komen dekat dalam YouTube ni. Selepas tu, Ustazah nak kamu siapkan buku aktiviti Jawi di muka surat 25 dan 26. Okey, apakah ejaan Jawi lama yang kamu ingat dalam video yang Ustazah tunjuk ni? Ingat balik yang ada gambar bunga tadi. Semua perkataan dalam bunga tu, itu adalah ejaan Jawi lama. Okay, ada apa tadi? Ustazah baca. Ada kita, ada beta, ada kepada. Ada lagi tadi. Jadi, kamu tulis di ruang komen. Kamu tulis 3 sahaja. Daripada 20 tu, kamu tulis 3 sahaja. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam subtopik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.